Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, kita sambung lagi untuk bab 6, tajuk fizik nuklear bagi mata pelajaran fizik tingkatan 5 KSSM dengan SK yang kedua iaitu 6.2 tenaga nuklear. Kita tengok SP bagi SK ini. Yang pertama ialah berkomunikasi tentang tindak balas nuklear bagi proses pembelahan nukleus, pelakuran nukleus. Okey, yang kedua memerihalkan hubungan antara tenaga yang dibebaskan semasa tindak balas nuklear dengan cacat jisim, di mana rumus tenaga Einstein iaitu MC kuasa 2. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang melibatkan tenaga nuklear daripada reputan radioaktif dan tindak balas nuklear. Yang keempat, memberihalkan penjanaan tenaga elektrik dalam reaktor nuklear. Dan yang kelima, mewajarkan penggunaan tenaga nuklear sebagai tenaga alternatif untuk menjana tenaga elektrik. Okey, sebagai seindasi bagi tajuk ini, jom jana idea dan sila tafsir video di bawah. Anak-anak boleh lihat di video ini yang menunjukkan simbol radioaktif, simbol sinar radioaktif. Okey. Dan kita ada reaktor nuklear di mana berlakunya proses pembelahan bagi unsur uranium. Dan kita ada gambar di situ menunjukkan bom nuklear dihasilkan. Baiklah, untuk SP yang pertama berkomunikasi tentang tindak balas nukleus. Yang pertama ialah proses pembelahan nukleus dan juga pelakuran nukleus. Okey, kita fahami dulu tenaga cahaya dan tenaga haba daripada sumber matahari, di mana matahari membekalkan tenaga cahaya dan tenaga haba kepada bumi lah sejak berjuta-juta tahun dahulu. Tindak balas pelakuran nukleus hidrogen berlaku dalam teras matahari pada tekanan yang sangat tinggi. Dalam tindak balas ini, dua nukleus hidrogen akan bercantum membentuk satu nukleus helium dan membebaskan tenaga nuklear. Jadi secara asaslah untuk pemahaman konsep pembebasan tenaga nukleus iaitu pembelahan dan juga pelakuran. Tenaga yang terhasil itu akan dipancarkan ke permukaan matahari dalam bentuk tenaga haba dan tenaga cahaya. Jadi apakah sebenarnya tenaga nuklear ni? Tenaga nuklear dikenali sebagai tenaga atom yang dibebaskan semasa tindak balas nuklear seperti reputan radioaktif, pembelahan nukleus dan juga proses pelakuran nukleus. Agensi Nuklear Malaysia ANM ialah agensi yang bertanggungjawablah untuk membuat penyelidikan. Sejarah tenaga nuklear di Malaysia bermula dengan penubuhan sebuah pusat penyelidikan atom Tun Ismail iaitu Puspati di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar pada 19 September 1972. Kini pusat ini dikenali sebagai Agensi Nuklear Negara Malaysia iaitu ANM. Baiklah, seterusnya kita lihat apakah pembelahan nukleus dan juga pelakuran nukleus. Pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus merupakan dua tindak balas nuklear yang menghasilkan tenaga nuklear, ya. Di mana kehilangan jisim ataupun kita panggil dia sebagai cacat jisim berlaku semasa proses tindak balas nuklear. Okey, video yang pertama ni menunjukkan proses pembelahan nukleus. Yang video yang kedua ni menunjukkan proses pelakuran nukleus. Okey, di mana pembelahan ni satu unsur uranium dibetik oleh satu atom neutron, menghasilkan dua unsur yang baru iaitu barium dan juga krypton, dan membebaskan bersama-samanya ialah 3 atom neutron. Jadi satu atom besar dibelah menjadi dua unsur yang barulah, dua nukleus yang baru. Manakala pelakuran pula ialah dua unsur yang kecil, dua nukleus yang kecil akan bergabung menjadi satu nukleus yang besar. Contoh kat sini kita ada hidrogen 21, deuterium dan juga tritium menghasilkan helium 42 dan membebaskan satu atom neutron.
Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama ialah proses pembelahan nukleus. Okey, pembelahan nukleus ialah tindak balas nuklear apabila satu nukleus yang berat membelah menjadi dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dengan membebaskan banyak tenaga. Ini contoh video ni. Okey, uranium dibedik oleh satu neutron. Okey. Dan uranium ni akan menghasilkan dua nukleus yang barulah, iaitu krypton dan juga barium. Dan membebaskan tenaga yang banyak. Bersama-samanya ada 3 neutron dan juga tenaga nuklear lah. Okey, Raja 6.8 menunjukkan pembelahan nukleus yang melibatkan uranium yang dibedik oleh satu neutron. Satu nukleus uranium 235 dibedik oleh satu neutron. Satu nukleus baharu yang tidak stabil iaitu uranium 236 terhasil. Nukleus atom barium 141 dan krypton 92 serta 3 neutron dihasilkan. Dan tenaga yang kuat atau besar turut dibebaskan. Yang kita kenali sebagai tenaga nuklear. Boleh faham ya? Okey, seterusnya kita tengok proses pelakuran pula. Pelakuran nukleus ialah tindak balas nuklear apabila nukleus yang kecil dan ringan bercantum dengan nukleus yang lebih berat dengan membebaskan tenaga nuklear yang banyaklah. Tindak balas ini berlaku pada keadaan suhu dan tekanan yang amat tinggi. Di sini kita ada unsur nukleus tritium, bergabung dengan deuterium, menghasilkan helium dan membebaskan tenaga nuklear. Raja 6.9 pelakuran nukleus yang melibatkan deuterium dan tritium. Pelakuran nukleus melibatkan deuterium dan tritium bagi menghasilkan nukleus helium yang lebih berat. Tenaga dan satu neutron turut dibebaskan. Anak-anak boleh lihat kat sini ya. Bagaimana dua nukleus deuterium yang kecil ni membentuk helium yang lebih berat. Seterusnya kita lihat hubungan antara tenaga yang dibebaskan semasa tindak balas nuklear dengan cacat jisim. Unit jisim atom UGA digunakan sebagai ukuran jisim suatu atom. Jisim suatu atom adalah sangat kecil dan sukar diukur menggunakan unit seperti gram atau kilogram. Maka perbandingan relatif di antara jisim atom lain dengan jisim atom karbon 12 telah digunakan. Di mana isotop karbon 12 digunakan sebagai rujukanlah kerana karbon terkandung dalam banyak sebatian yang ditemui di bumi. Jumlah jisim selepas reputan radioaktif adalah sentiasa kurang daripada jumlah jisim sebelum reputan radioaktif. Kehilangan jisim ini kita kenali dia sebagai cacat jisim M. Raja 6.11 menunjukkan contoh cacat jisim dalam tindak balas pembelahan nukleus. Di mana kita ada jumlah jisim sebelum tindak balas dan jumlah jisim selepas tindak balas. Jumlah jisim sebelum tindak balas ialah hasil tambah satu neutron dan juga nukleus uranium. Di mana 1.00867 tambah 235.04392 kita akan dapat 236.05259 UGA. Ini adalah jumlah jisim sebelum. Apabila nukleus yang tidak stabil ni membelas ataupun menjadi lebih stabil, jumlah jisim selepas tindak balas pula kita akan kiralah jumlah jisim dia di mana bersama-samanya membebaskan dua nukleus yang baru iaitu krypton dan barium. Krypton 91.9261 tambah dengan barium 140.91441 bersama-samanya 3 neutron iaitu 3 darab 1.00867. Jadi kita akan dapat jumlah jisim selepas ialah 235.8653 UGA. Jadi untuk menghitung cacat jisim kita perlu tolaklah jumlah jisim selepas tolak dengan jumlah jisim sebelum. Jadi kita akan dapat nilainya ialah 0.18606 UGA. Begitulah cara menghitung cacat jisim M. Boleh faham ya anak-anak?
Okey, jadi ada satu persamaan di sini, okey, di mana berdasarkan pengetahuan tentang UGA dan persamaan Einstein, E sama dengan mc kuasa 2, kita dapat menghitung tenaga nuklear yang dihasilkan daripada proses rebutan radioaktif dan tindak balas nukleus. E sama dengan mc kuasa 2, iaitu E adalah jumlah tenaga yang dibebaskan, M cacah jisim dan C laju cahaya dalam vacuum, di mana nilai 1 UGA adalah bersamaan dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 kilogram. Albert Einstein menyatakan bahawa jisim dan tenaga boleh saling bertukar antara satu sama lain. Jadi hubungan antara dua kuantiti itu dinyatakan dalam persamaan E sama dengan mc kuasa 2. Okey, E itu adalah tenaga Einstein lah. Galeri maklumat menyatakan bahawa tenaga nuklear boleh dinyatakan dalam unit mega electron volts, MeV. 1 MeV bersamaan dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 13 Joule. Okey, seterusnya kita tengok SP yang ketiga, iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan tenaga nuklear daripada rebutan radioaktif dan tindak balas nuklear. Contoh 1, persamaan di bawah menunjukkan radium 226 merebut menjadi radon 222 dengan memancarkan zarah alfa. Diberi jisim radium ialah 226.54 UGA, jisim radon 222.018 UGA dan jisim helium ialah 4.003 UGA. Hitungkan tenaga nuklear yang dibebaskan, di mana diberi 1 UGA bersamaan dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 kg dan laju cahaya dalam vacuum C 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Jadi penyelesaiannya ialah, ada beberapa step kat sini. Step pertama, tenaga nuklear yang dibebaskan, kita kena pastilah kita nak tahu apa. Okey. Seterusnya kita tengok data yang diberi, isi-isi yang diberi dan rumus, tentukan rumus. Okey. Tenaga nuklear yang dibebaskan ialah E sama dengan mc kuasa 2 dan selesaikan masalah dan masukkan nilai dalam rumus. Okey, kita cari cacah jisim dulu. Jadi 226.54 tolak dengan 222.018. Okey, tambah dengan helium. Okey, helium ialah 4.003. Jadi kita akan dapat cacah jisim 0.519 UGA. Seterusnya kita kena tukarkan dulu unit UGA ni kepada kilogram. Jadi darab dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. Kita akan dapat nilai cacah jisim dalam kilogram ialah 8.6154 darab 10 kuasa negatif 28 kilogram. Barulah kita boleh hitung tenaga nuklear menggunakan rumus E sama dengan mc kuasa 2. Jadi kita masuk nilai M 8.6154 darab 10 kuasa negatif 28 darab dengan C laju cahaya dalam vacuum 3 darab 10 kuasa 8 kuasa 2. Jadi kita akan dapat tenaga nuklear yang dibebaskan ialah sebanyak 7.75 darab 10 kuasa negatif 11 Joule. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Matahari merupakan sumber tenaga kepada bumi. Tenaga ini dihasilkan oleh tindak balas pelakuran nukleus yang berlaku dalam teras matahari seperti yang ditunjukkan dalam persamaan berikut. Okey, kita ada deuterium tambah dengan tritium menghasilkan helium dan membebaskan neutron dan juga tenaga nuklear lah. Hitungkan tenaga nuklear yang dibebaskan dalam unit Joule. Diberi jisim deuterium 2.014 UGA, jisim tritium 3.016 UGA, jisim helium 4.003 UGA dan jisim neutron ialah 1.009 UGA. Di mana nilai 1 UGA ialah 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 dan diberi laju cahaya dalam vacuum ialah 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Okey. Jadi ini cara penyelesaian dia, cari cacah jisim iaitu jumlah tenaga sebelum dan juga jumlah tenaga selepas. Jadi kita dapat jumlah tenaga sebelum ialah 5.030
dan selepas 5.030 dan sebelum 5.012. Jadi kita akan dapat cacat jisim dalam unit UGA 0.018 UGA. Okey, seterusnya jisim UGA itu kita perlu tukarkan dalam unit kilogram dengan mendarat dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 kilogram. Jadi kita akan dapat nilai cacat jisim dalam unit kilogram 2.988 darab 10 kuasa negatif 29. Okey, untuk menghitung tenaga nuklear yang dibebaskan, kita guna rumus E sama dengan MC kuasa 2. Masukkan nilai, kita akan dapat tenaga nukleus itu iaitu 2.69 darab 10 kuasa negatif 12 Joule. Okey, mudah sahaja. Dua contoh pembelahan dan juga pelakuran. Okey, diharap anak-anak semua fahamlah. Baiklah, seterusnya bagaimanakah penjanaan tenaga elektrik dihasilkan oleh tenaga nuklear? Okey, di sini kita tengok bagaimana penjanaan elektrik dalam satu reaktor lah. Malaysia tidak mempunyai reaktor nuklear untuk penjanaan tenaga elektrik. Tapi untuk penyelidikan reaktor nuklear, kita ada 3 puspati yang terletak di Bangi lah untuk menyelidiki tentang tenaga nuklear ni lah. Okey, di sini kita ada rajah 6.12 iaitu struktur reaktor nuklear dan proses penjanaan tenaga elektrik. Okey, kita ada kat sini reaktor. Yang pertama itu ialah pembelahan nukleus uranium 235 dan tindak balas berantai menghasilkan haba. Okey, berlaku di sinilah dalam reaktor. Yang kedua, yang kedua, air dipam ke dalam teras reaktor bagi menyerap tenaga haba yang dibebaskan oleh pembelahan nukleus. Ini dalam ni proses pembelahan nukleus menghasilkan satu tenaga haba lah. Yang seterusnya, yang ketiga, pendidihan air menghasilkan steam yang bertekanan tinggi. Steam ini disalurkan ke dalam turbin. Okey, so kita tengok yang keempat. Turbin diputarkan oleh steam yang bertekanan tinggi dan seterusnya memutarkan magnet atau kegelung. Okey, dalam penjana ni. Steam tersebut akan terkondensasi menjadi air. Dan yang terakhir, tenaga elektrik yang dijana dihantar melalui sistem penghantaran bekalan kuasa kepada pengguna. Okey, itulah proses ataupun struktur reaktor nuklear dalam ni dan juga bagaimana proses penjanaan tenaga elektrik terhasil. Okey, seterusnya kita tengok apakah proses pembelahan nukleus. Okey, ataupun tindak balas menghasilkan satu tindak balas yang kita namakan tindak balas berantai. Di dalam reaktor nuklear, tindak balas pembelahan nukleus uranium 235 menghasilkan 2 nukleus anak dan membebaskan 3 neutron yang bergerak pantas dan membebaskan tenaga yang besar. Neutron-neutron tersebut akan membedil lagi nukleus uranium 235 yang lain dan akan membebaskan neutron yang lebih banyaklah melalui pembelahan nukleus yang berterusan. Tindak balas berantai yang berlaku dalam teras reaktor perlulah dikawal. Reaktor perlu mempunyai struktur binaan yang boleh menghalang kebocoran sinaran radioaktif ke persekitaran. Okey, jadi rajah 6.13 ni menunjukkan bagaimana tindak balas berantai bagi uranium 235 melalui proses pembelahan nukleus. Baiklah, seterusnya kita tengok apakah kawalan kadar tindak balas nuklear. Jadi rajah 6.14 ni menunjukkan kawalan kadar tindak balas nuklear dan ciri-ciri keselamatan sebuah reaktor nuklear. Kawalan kadar tindak balas nuklear terdiri daripada yang pertama, rop pengawal, iaitu berfungsi untuk mengawal kadar tindak balas dengan menyerap neutron yang berlebihan. Diperbuat daripada boron atau kadmium dekat tengah-tengah ni. Yang kedua, moderator, memperlahankan neutron yang bergerak pantas yang terhasil supaya pembelahan nukleus boleh berlaku. Diperbuat daripada bahan seperti grafit atau air.
Okey, seterusnya rod uranium. Rod uranium kat sini digunakan sebagai bahan api lah untuk menghasilkan tenaga nuklear melalui tindak balas pembelahan nukleus. Seterusnya, air sebagai ejen penyejuk. Air di bawah ni menyerap tenaga haba daripada tindak balas perantai untuk penghasilan sting mengawal suhu reaktor. Dinding konkrit ni mestilah tebal lah, okay, untuk menghalang sinaran radioaktif terlepas ke persitaran. Ini antara dua ciri keselamatan lah dalam reaktor nuklear. Okey, tenaga nuklear sebagai tenaga alternatif. Ini menunjukkan penggunaan tenaga nuklear lah, okey, untuk menjana tenaga elektrik. Di Malaysia, tenaga elektrik dijana menggunakan sumber arang batu, gas asli dan juga air. Empangan hidro di Bakun, Sarawak merupakan empangan kedua terbesar di Asia yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Gambar ni menunjukkan empangan Bakun. Namun, negara seperti Amerika Syarikat, Jepun, Perancis, India dan China telah menggunakan tenaga nuklear. Okey, ni tenaga nuklear bagi tujuan penjanaan tenaga elektrik. Tenaga nuklear kini merupakan sumber alternatif, untuk menjana tenaga elektrik bagi menampung permintaan tenaga yang semakin meningkat dan menggantikan sumber tenaga bahan api fosil. Walau bagaimanapun, penggunaan tenaga ini masih menjadi isu lah, yang hangat dibincangkan. Sekian saja perkongsian teacher bagi SK yang kedua, tenaga nuklear untuk bab 6 iaitu fisik nuklear. Semoga berjumpa lagi. Selamat belajar. Bye. Assalamualaikum.